Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 9 Kimia Industri, tema 3 penerokaan unsur dalam alam. Set industri kita hari ini ialah membina model binaan zarah bagi membezakan antara logam tulen dengan alloy. Okey, dalam model binaan zarah ini, atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Manakala berbeza dengan alloy yang dicampurkan dengan bahan lain, logam ataupun bukan logam. Gambar-gambar ini merupakan aktiviti pelajar membina model zarah bagi logam tulen dan alloy. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan. Dalam aktiviti ini, pelajar dikehendaki membina model binaan zarah dengan menggunakan plastisin yang berwarna berlainan. Mereka akan menggunakan dua jenis warna bagi membezakan unsur lain dan juga unsur logam tulen. Seperti yang ditunjukkan di dalam raja, ini adalah alloy dan ini pula ialah logam tulen. Satu alloy. Ini adalah alloy. Ini adalah logam tulen biasa kan. Jadi kedua-dua ni beza dia apa? Apa beza dia? Alloy tu dia ada yang berwarna biru kan. Kalau logam biasa dia biasa daripada zarah-zarah yang asal. Jadi ini yang sebenarnya dengan kehadiran alloy yang logam yang berwarna biru ini, ia mengukuhkan lagi kekerasan dan kekuatan bagi bahan ini. Faham tak? Kalau macam ni logam tulen, dia tidak ada apa-apa untuk menghalang, tidak ada apa-apa untuk mengelakkan dia daripada mengelusur dengan Okey Nabila, antara alloy dengan logam yang manakah lebih keras? Tunjuk. Alloy lebih keras. Kenapa alloy lebih keras? Kerana apabila ada daya luar yang bertindak ke atas alloy, ianya tidak akan mudah memblongsor. Betul. Irma dulu. Okey Irma, apa yang kamu sedang bina? Kami sedang membina model. Kuasi suara. Kami sedang membina model zarah tulen dan alloy. Okey. Apakah yang membezakan logam tulen dengan logam alloy? Farhana? Baiklah. Apa yang membezakan? Bagi membezakan, logam tulen ialah logam biasa, tidak mempunyai unsur lain. Okey. Bagi logam alloy mempunyai unsur lain. Yang mana yang kita panggil unsur lain? Unsur lain adalah warna biru ini. Yang berwarna biru itu adalah unsur lain. Jadi dia akan membentuk alloy. alloy. Okey. Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peraturan yang tertentu. Contoh alloy ialah keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Alloy terhasil daripada proses pengalloyan. Kelebihan alloy berbanding logam tulen, yang pertama,
lebih keras dan kuat. Kedua, lebih tahan karat. Dan ketiga, lebih tahan kakisan. Logam tulin vs alloy. Atom di dalam logam tulin tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Lapisan atom logam tulin mudah menggelongsor apabila dikenakan daya dari luar. Berbeza dengan alloy yang dicampurkan dengan bahan lain, logam ataupun bukan logam, atom-atom dalam alloy tidak mudah menggelongsor. Ini menjadikan alloy lebih kuat dan lebih keras berbanding logam tulin. Berikut adalah jenis alloy dan kegunaannya. Keluli bersifat keras dan kuat dan kegunaannya adalah untuk membina jambatan dan bangunan, membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Sifat bagi pewter pula permukaan berkilau dan tahan kakisan. Kegunaannya adalah untuk membuat barang perhiasan. Sifat bagi gangsa pula ialah keras, tahan kakisan dan mempunyai warna yang menarik. Kegunaannya adalah untuk membuat tugu, ukiran logam, duit shilling dan pingat. Seterusnya, kita lihat pula bagi loyang. Sifatnya adalah kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa dan warna keemasan. Kegunaannya untuk membuat kunci, tombol pintu dan alatan muzik. Dan seterusnya adalah duralumin yang mempunyai sifat ringan, kuat dan tahan kakisan. Okey, sekarang cikgu akan menunjukkan amali sains. Tujuannya adalah untuk menentukan ketahanan alloy dengan kakisan berbanding dengan logam tulin. Bahan dan radas yang kita perlukan adalah seperti bikar, tabung uji, paku keluli, paku besi, label dan air sebagai pelarut. Ini adalah di antara radas-radas dan bahan yang kita perlukan untuk amali. Pastikan kedua-dua tabung uji sudah dirabel terlebih dahulu dan masukkan paku pada label yang betul. Kemudian kita masukkan air ke dalam tabung uji sehingga ia melepasi keseluruhan paku tersebut. Kedua-dua paku yang direndam ke dalam air ini akan disimpan selama 3 hari sehingga ke seminggu. Kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Superkonduktor. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Aliran arus elektrik tanpa rintangan ini dipanggil superconductivity. Superconductivity ini berlaku pada suhu yang rendah. Maka, para pengkaji sedang berusaha untuk mencari cara supaya superkonduktor boleh digunakan pada suhu bilik. Superkonduktor alloy boleh menjadi magnet yang sangat kuat dan berkesan. Walau bagaimanapun, kos untuk penyelenggaraan adalah sangat tinggi.
Antara alloy dengan logam tulen, yang mana lebih keras? Alloy. Alloy. Kenapa? Mempunyai unsur lain. Okey. Apabila daya luar bertindak ke atasnya, apa terjadi? Alloy tidak mudah bergerak. Yes, tidak akan bergerak dan tidak akan membelosor. Okey. Ini adalah hasil perhatian eksperimen kami selepas 3 hari. Paku besi lebih mudah terhakis daripada paku keramik. Penggunaan superkonduktor. Ia digunakan dalam mesin pengimejan resonans magnetik MRI untuk mengimbas dan memeriksa organ dalam badan pesakit. Ia juga digunakan dalam pengangkutan untuk membantu kereta api berkelajuan tinggi bergerak seperti ia terapung. Ini penting untuk meningkatkan kelajuan dan mengurangkan daya geseran antara kereta api dengan landasannya. Ia juga digunakan dalam peralatan elektronik kerana ia tidak menghasilkan haba apabila digunakan. Digunakan dalam penghasilan tenaga elektrik kerana superkonduktor tidak menghasilkan rintangan apabila arus elektrik melaluinya. Ia juga digunakan dalam telekomunikasi dan astronomi kerana superkonduktor membantu untuk mengesan dan menjejak radiasi dari angkasa lepas. Okey, nampaknya di sini saja pembelajaran kita. Selamat mengulang kaji. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.